Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Alhamdulillah wa salamun ala ibadihi allazina astafa, amma ba'. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Subuh yang berbahagia ini perintah Allah dilaksana dan disempurna. Sekali lagi diberi ruang dan kesempatan untuk kita manfaatkan bersama. Moga-moga dapatan perolehan kuliah subuh ini nanti jadilah jua hendaknya sebagai pedoman hidup di dunia. Mana-mana yang boleh diamalkan, moga-moga jadilah jua hendaknya sebagai bekalan untuk kehidupan yang kekal abadi, kehidupan di akhirat sana. Ayat 97 dan ayat 98 surah Al-Mu'minun. Ayat 97 dan ayat 98 surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Sadaqallahul azim. Artinya, dan katakanlah olehmu ya Muhammad, aku memohon perlindungan dengan dikau wahai Allah daripada bisikan-bisikan syaitan yang menyesatkan. Dan aku juga memohon perlindungan dengan Engkau wahai Tuhanku daripada kehadiran syaitan-syaitan yang membawa pelbagai angkara. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, ayat 97 dan ayat 98 surah Al-Mu'minun, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasnya, dan kepada kita umat akhir zaman amnya, dua pengajaran. Yang pertama, memohon perlindungan dengan Allah daripada apa jua bisikan-bisikan syaitan, kerana bisikan-bisikan syaitan itu kesemuanya bertujuan menyesatkan umat manusia. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam khasnya, dan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amnya, agar sekali lagi kita mohon perlindungan dengan Allah daripada kehadiran syaitan yang memberi kepada manusia angkara-angkara yang membawa kepada kemudaratan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dua
Yang pertama, bisikan syaitan. Yang kedua, angkara-angkara yang dibawa oleh syaitan. Bisikan-bisikan syaitan, angkara-angkara yang dibawa oleh syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kenapa mesti Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kita selaku hamba-hambanya daripada kalangan umat akhir zaman agar kita dijauhi, dilindungi daripada dua perkara ini, bisikan syaitan, angkara-angkara yang dibawa oleh syaitan. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, kerana syaitan adalah musuh nombor satu untuk umat manusia. Musuh nombor satu untuk umat manusia. Maka iblis, syaitan memperakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis, syaitan bersumpah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Sadaqallahul azim. Perakuan dan sumpah ini bukan sumpah semerah padi, sumpah iblis dan syaitan bersumpah kepada Allah. Apa sumpahnya? Allah menitkan dalam Al-Quran, wahai Tuhanku, oleh kerana dikau telah meletakkan daku sebagai hamba-Mu yang sesat, dan dikau memurkai kepadaku, tak mengapa wahai Tuhanku. Begitu sekali. Aku akan berusaha, aku mengindahkan segala bentuk kejahatan supaya manusia tergiur melakukan kejahatan dan menjadi mangsa kesesatanku. Itu perakuan, sumpah iblis dan syaitan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis berhempas pulas, bertungkus lumus, habiskan masa hidupnya. Apa tujuan? Membalas dendam. Bagaimana caranya? Menyesatkan umat manusia dengan apa cara pun. Cara yang macam mana? Mengindahkan apa jua bentuk kejahatan supaya manusia ketagihan, supaya manusia tergiur terus menerus melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Wal'iyazubillah. Moga-moga Allah lindungi kita. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat 97 dan ayat 98 surah Al-Mu'minun, agar kita selaku hamba-Nya yang menjadi sasaran utama iblis syaitan, Key Performance Index, begitu juga kita menjadi sasaran utama SKT untuk iblis dan syaitan menyesatkan kita. Wal'iyazubillah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang, ajarkan kita melalui firman Allah ayat 97-98 surah Al-Mu'minun, agar kita mohon perlindungan dengan Allah. Kita dapatkan perlindungan dan peliharaan di sisi Allah
Lindung daripada apa? Dua, bisikan syaitan dan angkara-angkara yang dibawa oleh syaitan. Dan di antara angkara-angkara yang dibawa oleh syaitan adalah wabak, penyakit. Wabak, penyakit juga merupakan taktik. Dia bukan main bola aja 3-4-3, 4-4-2. Perlu difahami bahawa di antara teknik yang digunakan oleh iblis dan syaitan ialah mendatangkan gejala-gejala penyakit. Itu wa a'udzubika rabbi ayyahdurun, ayat 98 surah Al-Mu'minun. Angkara-angkara yang dibawa oleh syaitan itu ialah di antaranya wabak penyakit. Inilah yang disabdakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Al-Hakim dan hadis riwayat Imam At-Tabrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fana'u ummati bit-ta'ni wat-ta'un." Binasanya umat aku, ramai daripada umat aku yang terkorban akibat dua angkara. Angkara yang pertama, peperangan. Begitu ramai umatku yang terkorban akibat angkara peperangan sesama mereka. Yang kedua, begitu ramai umat aku terkorban angkara serangan wabak penyakit. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dalam sepotong hadis riwayat Imam Ahmad, didatangkan satu persoalan oleh seorang sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, at-ta'nu arafna wa ma at-ta'un?" Wahai Rasulullah, kami sedia faham apa makna tikaman daripada peperangan yang mengakibatkan tergugurnya dalam peperangan. At-ta'nu maknanya tikaman daripada pertempuran di medan peperangan yang mengakibatkan kematian. Boleh juga kecederaan parah. Wal-'iyazubillah. Seorang sahabat bertanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kami faham erti kata tikaman yang membawa kepada kematian dalam medan peperangan. Tetapi kami kurang faham maksud ta'un itu sendiri." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Wa ta'un wahzu a'daikum minal jin wa huwa lakum syahadatu." Ta'un itu sebenarnya sengatan, tusukan, tikaman musuh-musuh kamu daripada jenis jin dan syaitan. Dan sesiapa daripada kalangan kamu, wahai orang-orang yang beriman, gugur, terkorban akibat daripada sengatan jin syaitan, akibat daripada tusukan jin syaitan, akibat daripada tikaman jin dan syaitan, maka dia adalah syahid, yakni mati syahid akhirat, diangkatkan daripada azab
kubur. Dan moga-moga nanti di padang mahsyar diisytiharkan sebagai syahid, mati syahid. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, dua bentuk tikaman daripada manusia, maka Rasulullah sebut at-ta'nu. Adapun tikaman, tusukan, sengatan daripada jin dan syaitan, Rasulullah sebut ta'un. Baik, apa beza antara tikaman manusia dengan tikaman jin syaitan? Tikaman manusia menikam daripada luar ke dalam, daripada luar ke dalam tubuh manusia, maka nampak kesan tikaman manusia itu yang mengakibatkan kecederaan parah. Cedera parah. Manusia menikam daripada luar ke dalam. Itu tikaman manusia. Nampak perdarahan. Perdarahan yang berlebihan membawa maut. Kalau ditembak tu, kalau tembak tu mendatangkan kecederaan parah, pendarahan banyak, mati. Ada juga orang yang kena tembak tak mati. Rezeki dia. Apabila tembak tu, peluru tu tembus, kecederaan yang kena di organ tubuh badannya itu kecederaan yang tidak parah, sakit-sakitlah. InsyaAllah selamat. Tapi kalau tembakan tu kena betul-betul tempat di mana, di situlah perhimpunan aliran darah, mati terus. Wali'ayazubillah. Tikaman manusia, tikaman daripada dalam keluar, nampak daripada luar ke dalam, nampak kesan tikamannya yang mengakibatkan kecederaan parah. Manakala tikaman jin dan syaitan adalah tikaman daripada dalam keluar. Ditikam daripada dalam keluar. Maka sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabrani, tikaman jin syaitan daripada dalam keluar itu ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, tikaman itu dapat dilihat dengan bintik-bintik merah yang tumbuh pada tubuh manusia. Bintik-bintik merah yang panas, bisa, dahlah panas, bisa. Itu namanya habbah. Dalam hadis yang Rasulullah sabdakan, habbah, bintik-bintik panas dan berbisa, merupakan sengatan, tusukan, tikaman jin syaitan. Panas. Kalau kena. Yang kedua, tusukannya lebih kuat lagi sehingga membengkak dan nampak darah membeku. Maka disebut dalam hadis buthurun, ba, tha, waw, ra. Buthurun. Orang Melayu nak sebut busur tak kerti bisul. Asal bisul tu daripada perkataan bahasa Arab. Busur, ba, tha, waw, ra. Busur, bisul. Ada bisul yang menjadi parah dan boleh membawa maut. Sebab itu kalau bisul ni pergi jumpa hospital ke, dia tak ada pilihan, dia belah aja. Kita tanya kenapa mesti belah? Dia kata nanti boleh mengakibatkan barah. Kulit tu barah, daging tu barah, boleh membawa kepada barah tulang, mati dia kata. Jadi kami tak ada pilihan, kami kena belah. Bius tak? Peruntukan dah habis dia kata. Maka kami belah ajalah. Attendant tu ada. Meraung kesakitan. Nak bius? Hospital swasta ada. Silakan. Bayarlah secukup rasa, seenak selera. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, buthurun, bisul, lebih panas dan lebih
hangat dan lebih berbisa, malah ada lagi lebih daripada itu, maka disebut oleh hadis baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istilah juruh. Jim ra waw ha, juruh. Orang Melayu sebut dena. 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 Kaki tu bengkak. Bengkak. Dahlah bengkak, panas, bisa nak bergerak pun tak boleh. Ya Allah, tu dia kena tiga-tiga tu. Dia kena at-ta'un tu, dia kena sengat, dia kena tusuk, dia kena tikaman jin syaitan. Kena jumpa doktor tak? Doktor pun kena jumpa, kerana dia dah merosakkan sistem tubuh manusia. Nak jumpa imam tak? Jumpalah imam. Moga-moga imam tidak mengenakan sebarang bayaran. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu aja. Imam kata dia tak tahu, jumpalah imam yang tahu. Tak semua imam yang tahu. Kadang-kadang imam tu dia tahu claim mileage, claim overtime lah. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, mengimami solat dia tahulah. Baik, nak jelaskan perbezaan at-ta'nu dengan at-ta'un. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Al-Hakim, hadis riwayat Imam At-Tabrani, dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Suyuti dalam pengumpulan hadisnya Al-Jami'us Saghir. Dah wafat 400 tahun yang lalu. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah. Baik, maka ianya menjelaskan kepada kita angkara-angkara yang dibawa oleh iblis, syaitan, jin. Senang. Tuan-tuan, kita tak nampak iblis, kita tak nampak syaitan, kita tak nampak jin. Habis yang kita nampak apa? Ringgit Malaysia. Itulah kemampuan mata kasar manusia. Mata kasar manusia tak mampu. Ya, sekiranya kita ada mikroskop, mikroskop pun tak boleh nampak iblis, tak boleh nampak syaitan, tak boleh nampak jin. Gunalah mikroskop yang dibesarkan besar-besar pun, difokuskan, dibesarkan lagi, tak boleh. Gunakan eyepiece yang berkuasa tinggi pada mikroskop pun tak nampak iblis, jin, syaitan. Tetapi kita akan nampak angkara yang didatangkan, yang dibawa oleh iblis, jin, syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala telah sebut pada ayat 97 dan ayat 98 surah Al-Mu'minun, menjelaskan lagi kepada kita apa yang dikemukakan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, wafat pada tahun 852 Hijrah, menulis dalam kitabnya Fathul Bari, syarah kepada hadis Imam Al-Bukhari, dan juga menulis dalam kitabnya Bazlul Ma'un fi Fadlit Ta'un, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wafat pada tahun 852 Hijrah. Dah 600 tahun yang lalu. Apa yang dikemukakan kepada kita keterangan daripada Imam An-Nawawi rahmatullah alaih yang wafat pada tahun 676 Hijrah. Maka tuan-tuan pun tanya, kenapa nak cerita ulama-ulama dulu? Bila ulama dulu kesian, dia bersungguh-sungguh, bertungkus lumus. Pun begitu ulama dulu tak diberikan tokoh ma'al hijrah, peringkat negeri maupun peringkat kebangsaan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah tuan-tuan pun tak diberikan walaupun sudah lama
Berjasa. Kenapa? Tuan-tuan bukan kawan-kawan dia lah. Dah lah, tak baik ngata-ngata. Nak nyatakan ulama-ulama terdahulu, Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi wafat 676 Hijrah. Menulis dalam kitabnya Al-Majmu', kelazimannya dan pengalamannya selepas tamatnya PKP, selepas tamat PKP pula, selepas selesainya serangan wabak penyakit. Bila wabak penyakit ni dah selesai, bila ya, kalau ikut sejarah 2 tahun cukup. 2019 Disember, 2020 Disember, dan insya-Allah berakhir 2021 Disember. Lama lagi 2 tahun. Kelazimannya 2 tahun. Macam mana tahu 2 tahun? Sejarah. Umat terdahulu apabila Allah datangkan wabak 2 tahun. Sidang ahli jamaah yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi menyatakan apabila tamat sahaja wabak, apa yang berlaku di zamannya, ni cerita 800 tahun yang lalu. Di zaman dia 800 tahun yang lalu, selepas wabak, maka akan datanglah 3 angkara. Insibabud dami, tumpah darah. Yang kedua, intifahud dami, darah berangin. Yang ketiga, hijanud dami, gangguan darah. Tak fahamlah tuan-tuan ya. 3. Yang pertama, insibabud dami, tumpah darah. Apa makna tumpah darah? Kalau kaedah saintifik, sel darah putih dia makan sel darah merah. Hemoglobin tu makin kurang. In English language you call what? Fe, ferrum. Cakap bahasa orang putih. Ferrum, hemoglobin darah kita ni, kandungan ferrum tu, kandungan besi tu kurang. Makin kurang. Kenapa? Sel darah putih makan. Ketika itu kena demam kuning, meninggal dunia. Kena demam selsema, meninggal dunia. Habis, antibody tak kuat. Tuan-tuan baru batuk-batuk sedikit, meninggal dunia. Orang pun hairan, kena batuk pun meninggal dunia. Tak kira lah batuk kering, batuk basah, batuk kerana berat nak bayar hutang, habis, meninggal dunia. Tu insibabud dami, tumpah darah. Itu istilah bahasa Melayu. Tumpah darah maknanya kita dah tak ada ketahanan tubuh badan. Wali'ayazubillah. Maka syaitan, iblis, jin ambil kesempatan. Inilah dia. Terus muka kita bengkak-bengkak. Tu yang dada bengkak, COVID-19. Dada bengkak, berair, apa namanya tu, paru-paru berair. Kenapa? Antibody tak ada. Apa pasal? Sel darah putih dah makan sel darah merah. Iblis, syaitan, jin pun ambil kesempatan. Bengkak, dia tusuk dari dalam ke luar, dah semua bengkak-bengkak, busuk pula, meninggal dunia. Moga-moga syahid akhirat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang kedua, intifahud dami, darah berangin. Darah berangin macam mana? Suka-suka dia naik angin, suka-suka darah tu turun. Yalah, kita dah pencen-pencen ni, tiba-tiba anak sulung datang minta duit, anak bongsu datang minta duit, tapi dia dah kena buang kerja nak bayar hutang rumah dia.
bapa dia jadi mangsa. Darah naik terus 200 BP, meninggal dunia itu jam juga. Kesian, hidung keluar darah, telinga keluar darah. Mudah sangat darah naik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ialah kita pun tak tahu, kita pun cocok dinding Maybank, rupanya anak dah ambil dulu duit pencen kita. Darah rendah terus 45 BP, meninggal dunia. Intifahud dami. Yang ketiga, hijanud dami, gangguan darah, aliran darah tak kena, semua tak kena, habis. Kalau dah semua tak kena gangguan darah, iblis, syaitan, jin ambil kesempatan, terus mati sebelah, stroke, angin ahmar. Jin, iblis, syaitan dia memang nak agar tuan-tuan ni meninggal dunia awal. Apa pasal? Supaya tak sempat melakukan amal ibadah. Itu memang target dia begitu, SKT dia begitu. Dia nak kalau boleh kita ni meninggal dunia awal, tak sempat beramal ibadah, belum pencen lagi, kalau boleh umur 48 mampus dah, tengah berebut jawatan, meninggal dunia, tak sempat beribadah, tak sempat bertaubat. Ialah baru 45, gaji belum langgar dinding lagi, tiba-tiba kena stroke, sebelah badan mati. Itu angkara syaitan ke? Itulah nak nyatakan dalam kuliah ni, syaitan ambil kesempatan, dia mendatangkan angkara-angkara supaya kita ni cepat mampus. Itu cakap bahasanya, agar kita tak sempat beribadah, tak sempat bertaubat. Maka Allah sebut pada ayat 97-98 surah Al-Mu'minun, agar kita faham. Maka Imam Nawawi memberi peringatan, lebih-lebih lagi ni wabak. Apabila wabak, lepas wabak ni ada 3 angkara yang sekali lagi syaitan ambil peluang untuk serang kita agar kita mudah mati. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dan moga-moga mati kita ni sebagai syahid akhirat yang Rasulullah sabdakan, diangkatkan daripada azab kubur. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukuplah 35 minit saya berbicara demi mematuhi SOP. Kalau kena 1000, kesian tuan-tuan, pencen tak sampai 1000. Kan? Salah silap, mohon jutaan kemaafan. Bismillahirrahmanirrahim. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rabb Musa wa Harun, wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alaihim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.